Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama Ustazah untuk membaca doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina, Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana membaca doa bersama Ustazah sebentar tadi. Kita sambung lagi pelajaran ibadat darjah 6 dengan pelajaran 4 iaitu puasa bahagian 2. Okey, kita sambung dengan 4.61 iaitu makan atau minum secara terlupa atau jahil. Tidak batal puasa sekiranya makan dan minum secara terlupa atau tidak mengetahui. Ya, atau kita terlupa yang bahawa kita puasa hari ni, tak apa ya, boleh, tidak batal. Kalau kita sengaja baru batal. 4.62 mengeluarkan kahak. Kita keluarkan kahak daripada tekak kita tu. Seseorang yang mengeluarkan kahak sama ada daripada otaknya atau dadanya tidaklah membatalkan puasanya. 4.63 menelan air liur. Menelan air liur yang keluar daripada tempatnya tidaklah membatalkan puasa. Dia memang dah ada dalam mulut kita, kita telan air liur jika suci dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. 4.64 menelan air liur yang membatalkan puasa. Bagaimana menelan air liur yang membatalkan puasa? Batal puasa sekiranya ditelan air liur yang telah dikeluarkan sehingga zahir bibir, mulutnya atau bercampur dengan najis atau bercampur dengan makanan yang terlekat di celah-celah giginya. Okey, itu boleh membatalkan puasa. Kemudian 4.65 air liur di atas lidah. Macam mana air liur di atas lidah? Air liur yang berampiran di atas lidahnya kemudian dikeluarkan lidahnya dan ditelan pula tidaklah membatalkan puasa. Ya. 4.6 berdarah kerana penyakit gusi. Bagi orang yang berpenyakit berdarah gusi adalah dimaafkan. Okey. 4.67 rongga yang dimasuki sesuatu. Rongga dalam mulut kita ni dimasuki sesuatu. Okey. Tidak membatalkan puasa sekiranya rongganya dimasuki sesuatu seperti lalat atau debu di jalan dan debu tepung yang diayak walaupun ia sengaja membuka mulutnya. Tak batal. 4.6.8 air komor dan yang dimasukkan ke hidung. 1. Komor dan semasa memasukkan air ke dalam hidung dengan syarat tidak berlebih-lebihan mubalaghah pada keduanya masuk air ke dalam hidung dan berkumur-kumur. 2. Tidak batal puasa jika termasuk air yang telah dimasukkan ke mulutnya dalam kadar sedikit dengan tujuan bersejuk-sejuk atau untuk menghilangkan dahaganya sebab bersangatan hajat kepadanya. Kita batal Kemudian 4.69 berlebihan membasuh najis. Berlebihan semasa membasuh najis sehingga termasuk air ke dalam rongganya tidak membatalkan puasa.
4.610. Air mandi yang memasuki rongga. Macam mana air mandi memasuki rongga? 1. Tidak batal puasa jika termasuk air mandi yang dituntuti ke atasnya walaupun sunat, seperti mandi sunat Jumaat. 2. Batal puasa jika termasuk air mandi yang tidak dituntuti ke atasnya seperti mandi kerana bersejuk-sejuk dan air kali keempat daripada wudu. Yang ke-11, 4.6.11, keluar mandi dan mandi yang tidak batal. Contohnya, tidak batal puasa seseorang jika keluar mandi walaupun dengan mubasyarah atau keluar mandi dengan sebab mimpi atau dengan memandang-mandang dan berfikir-fikir. Dengan syarat kedua, perbuatan tersebut tidak mengeluarkan mani pada adat daripada kebiasaan. Jika menjadi adat bahawa mani akan keluar dengan kedua perbuatan tersebut mengikut kaul yang muktamad, batallah puasa. Kalau kita kesemakkan memang kita sengaja nak keluarkan, kalau kita tak sengaja tak batal. Kalau kita sengaja keluarkan, batal ya. Wajib imsak jika sengaja berbuka atau lupanya. Wajib imsak jika sengaja berbuka atau lupanya. Seseorang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja atau orang yang terlupa niat pada malamnya atau sabit baginya 1 Ramadan pada hari syak, mereka ini adalah diwajibkan imsak. Apa dia imsak tu? Menahan diri daripada mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Dia wajib menahan diri dari mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum dan lain-lainnya. Okey, 4.613. Sunat segera berbuka. Sunat yang kita segera berbuka ni sunat, hukumnya sunat tau. Sunat bagi yang berpuasa menyegerakan berbuka dan melewatkan bersahur, tetapi janganlah sampai termasuk di dalam waktu syak. Okey. 4.614. Berbuka dengan ijtihad. Harus berbuka dengan ijtihad seperti berpandu kepada wirid sebagaimana solat dan dengan yakin seperti nampak matahari sudah terbenam. Tidak boleh berbuka puasa dengan zon, iaitu sudah masuk atau terbenam matahari, kerana asalnya siang masih kekal. 4.615. Makan sahur dengan syak. Dibolehkan makan sahur walaupun dengan syak kerana mengikut asalnya malam masih ada dan sah puasanya jika tidak nyata salahnya, tetapi jika ternyata salahnya batal puasanya. Buka atau sahur dengan ijtihad. 4.616. 1. Batal puasa bagi orang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad kemudian ternyata salahnya. Okey. 2. Jika berbuka atau makan sahur dengan tiada ijtihad dan tidak ternyata keadaan sebenarnya, sah sahurnya sebab mengikut asalnya malam masih ada, tetapi tidak boleh berbuka kerana mengikut asal siangnya masih ada. Yang ketiga, dalam kedua-dua masalah ini juga, jika ternyata sebenarnya sah puasanya, tetapi jika ternyata salah, kedua-duanya hukumnya tidak sah puasanya ya anak-anak. Perkara sunat di bulan Ramadan. Kita bolehlah melakukan perkara sunat di bulan Ramadan kan, puasa dah dapat pahala. Kita buat perkara sunat lagi dapat pahala. Perkara sunat dilakukan di bulan Ramadan ialah ada 5. Yang pertama, mandi junub sebelum daripada fajar. Sebelum matahari naik tu kita mandilah junub. Berbuka dengan buah tamar jika mudah didapati, jika sukar didapati, bolehlah berbuka dengan sesuatu yang manis. 3. Memperbanyakkan berdoa. Lagi-lagi kita dah nak waktu berbuka tu, kita digalakkan berdoa. Masa itulah waktu mustajab untuk berdoa.
Yang keempat, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kalau boleh ada orang yang sampai nak khatam sebulan, ya. Kemudian yang kelima, bersedekah. Banyakkanlah bersedekah di bulan Ramadan. 4.8. Perkara yang makruh ketika berpuasa. Bila ada perkara yang wajib, mesti ada yang sunat dan ada yang makruh. Perkara yang makruh ketika berpuasa ialah 1. Berbekam, membuang darah. Makruh, tak elok bulan puasa kita buang darah. Yang kedua, berpantik atau mematik. Mengeluarkan darah kotor dengan mencucuk urat darah. Pun makruh. 3. Memamah getah. Yang keempat, merasa makanan. 5. Berlebihan dalam berkumur-kumur. 6. Berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung. 7. Mengucup isteri dan seumpamanya jika tidak membangkitkan syahwat. Itu makruh. Kemudian 4.9, hari-hari yang haram berpuasa. Hari-hari yang haram kita berpuasa. Bukan semua hari kita boleh berpuasa, ya anak-anak, ada. Haram yang pertama, haram dan tidak sah berpuasa pada 5 hari berikut, iaitu 1. Alif, hari raya fitrah, Aidilfitri, hari raya yang pertama. Hari raya korban, Aidil Adha tu yang pertama. Kemudian 3 hari tasyrik lagi, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tak boleh puasa, dilarang puasa. Yang kedua, dilarang puasa pada hari tersebut di atas walaupun dilakukan kerana menyempurnakan dam tamatu. Tak boleh, ya. Walaupun anak-anak nak ganti puasa pun tak boleh. Dilarang, ya, puasa ketika ini. Anak-anak kena ingat hari-hari yang diharapkan berpuasa. Puasa hari Syak. Puasa di hari Syak adalah makruh tahrim berpuasa di hari Syak jika tanpa sebab. 2. Puasa di hari Syak dengan bersebab adalah sah, seperti puasa qada, nazar, kafarah atau puasa sunat yang telah beradat. Ia melakukannya seperti seorang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari secara berselangan, atau dilazimkan berpuasa hari Isnin dan Khamis, kemudian puasanya itu berbetulan dengan hari Syak, maka puasanya adalah sah. Apa yang dikatakan hari Syak ni kan? Kita bebe pasal hari Syak ni. Maksud hari Syak ialah hari yang ke-30 daripada bulan Syaban, apabila tidak kelihatan anak bulan sedangkan cuaca baik atau cerah. Kita boleh puasa. Kalau kita nak puasa kafarah, puasa qada, puasa nazar, ya? Ataupun kita memang biasa puasa sunat. Dan orang ramai bercakap-cakap tentang melihatnya, tetapi tidak diketahui seorang yang adil melihatnya atau ia disaksikan oleh orang yang ditolak kesaksiannya, seperti beberapa kanak-kanak atau hamba atau orang yang fasik. Dan tidak dikatakan hari Syak. Tidak dikatakan hari Syak itu apa dia? Jika kelihatan anak bulan pada malam yang ke-30 daripada bulan Syaban. Tidaklah dikatakan hari Syak, tapi merupakan awal Ramadan. Jika cuaca tidak baik seperti disebabkan awan tebal, tidak dianggap ia hari Syak, malah ia daripada bulan Syaban. 4.10.3. Jika bukan hari Syak tapi awal Ramadan. Jika diketahui anak bulan telah dilihat oleh orang yang adil, ia bukanlah hari Syak tapi awal Ramadan. Puasa nisfu Syaban. 4.10.4. 1. Makruh tahrim, menghampir kepada haram, puasa tanpa bersebab pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban bermula 16 Syaban, kecuali makruh, hampir kepada haram. 1. Alif, jika dihubungkan dengan sehari yang sebelumnya. Sebelum 16 Syaban tu tidak ada pernah puasa. Puasa yang wajib ke atasnya seperti puasa qada, nazar dan kafarah boleh puasa. Orang yang sudah beradat
melakukan puasa sunat seperti puasa hari Isnin dan Khamis, puasa sehari dan berbuka sehari. Itu boleh. Yang kedua dikira berhubung dengan hari sebelumnya walaupun didahulukan puasa pada hari yang ke-15 dan puasanya berterusan sehingga akhir Syakban. Sekiranya seseorang itu menghubungkan puasa pada separuh kedua Syakban dengan hari sebelumnya tetapi berbuka kemudiannya, adalah makruh hari baginya berpuasa di hari selepasnya, kecuali puasa yang wajib ke atasnya atau puasa yang sudah beradab baginya. Bab bulan 10.5 tiada berita nampak anak bulan Ramadan. Jika tidak mendengar perhabaran melihat anak bulan Ramadan adalah dianggap masih dalam bulan Syakban. Bab bulan 11 harus berbuka dan meninggalkan puasa. Orang yang diharuskan berbuka atau meninggalkan puasa ialah orang yang sakit mudarat disebabkan oleh puasanya sebagai mudarat, yang mengharuskan tayamum, diharuskan berbuka dan wajib qada. Yang kedua, orang yang sangat lapar dan sangat dahaga sehingga tidak tertanggung mengikut adat atau mengharuskan tayamum, diharuskan berbuka dan wajib qada. Yang ketiga, musafir yang jauhnya 2 marhalah atau mungkin diharuskan berbuka tetapi wajib diqada. Seseorang yang musafir selepas daripada terbitnya fajar tidaklah harus berbuka puasanya. 4. Orang tua dan yang sakit yang tiada harapan sembuh dan tidak kesukaran yang tidak tertanggung. Sekiranya mengalami kesukaran yang tidak tertanggung pada kebiasaan, jika berpuasa dan dikenakan membayar fidyah secupak beras 1/4 daripada kadar zakat fitrah tahun semasa bagi 1 hari dan tidak wajib qada. Yang kelima, perempuan yang mengandung dan menyusukan anak walaupun secara mengambil upah atau sekerela jika takut kemudaratan terhadap dirinya, wajiblah keduanya berbuka dan qadanya. Terhadap dirinya wajiblah keduanya berbuka dan qadanya tanpa fidyah. Jika keduanya hanya takut kemudaratan menimpa ke atas anak seperti keguguran bagi yang mengandung dan kekurangan susu bagi yang menyusu, wajiblah berbuka dan qada serta wajib membayar fidyah tiap-tiap hari secupak. Dalam kitab anak-anak ada ya. 6. Perempuan kedatangan haid dan nifas wajib berbuka dan mengqadakannya sahaja. 4.12 Mabuk, pitam dan gila. Seseorang yang mabuk atau pitam sepanjang hari batal puasanya dan wajib mengqadakannya. Seseorang yang gila kerana kecuaiannya atau sengaja wajiblah qada ketika sembuh. Itu sahaja pelajaran ibadat kita pada hari ini. Semoga berjaya anak-anak. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.